Okey, baik. Dalam soalan ni kita dalam video ni kita akan tengok pada soalan 4.19. So ada tube dengan trap air dengan mercury ni lah. Okey, so ni ada tube. Dia bagi apa diagram shows 15 cm, so 15 cm air trap in glass tube by 3 cm of mercury at 27 degree Celsius. So kita boleh catatkan dekat sini. Kita ada P gas, kemudian kita ada mercury, kemudian kita ada temperature dia 27 dan sebagainya. Temperature 27 dan sebagainya. Okey. So soalan pertama, okey, dia bagi apa ni? Dia beri given. Okay, mula-mula macam ni keadaan ni, lepas tu dia terbalikkan jadi macam ni. Okey. What is the pressure of the trapped air in the glass tube? So dia suruh cari berapa tekanan gas. Okey, berapa tekanan gas. So untuk ini kita kena ingat balik tiga keadaan tube Okey, tiga keadaan tube yang berbeza. Ingat, yang pertama bila tube tu berada dalam keadaan melintang. Berada dalam keadaan melintang, kemudian kita ada indikator kita, mercury dan sebagainya. Okey. Dalam ni ada gas. Okey, dalam ni ada gas. Kemudian yang ni terbuka lah. Okey, yang ni terbuka, terdedah kepada apa? Kepada ruang udara dekat luar, ataupun kita panggil dia sebagai atmospheric lah. Okey, atmospheric. So dalam kes ni, dalam keadaan ni, mercury ni dia tidak bergerak. Okey, dia tidak bergerak ke kiri ataupun ke kanan. Okey, dia stay je dekat situ. So bila tidak bergerak, okey, kita boleh conclude, kita boleh conclude the force, pushing the mercury to the right is equal to the force pushing the mercury to the left. Dia sama kan, tolak kiri dengan kanan. Bila sama, benda tu takkan bergerak. Okey, benda tu takkan bergerak. Dia akan stay dekat situ. So force ni mana datang dia? Okey, mana datang dia? Mana datang force ni yang menolak mercury tu kan, kiri dan kanan. Okey. So force here apa kita panggil? Produced by the pressure. Okay, by the pressure inside the tube and from outside the tube. So yang ada yang menolak ke kanan ni dihasilkan, disebabkan oleh tekanan gas. Okay. So dekat sini di sebelah luar pula, siapa yang menolak dia? It is the pressure caused by the atmospheric. Kita ada molekul-molekul udara kan dekat luar ni. So benda ni dia akan menolak mercury ni. So maksudnya kalau kita tengok dari segi tekanan, dari segi tekanan, the one that pushing the mercury outwards is apa kita ada? Kita ada P gas. P gas. Kemudian kita boleh conclude P gas ni sama dengan tekanan daripada luar, ATM. P ATM. So sebab apa sama? Sebab dia tak bergerak lah. And then there is no other pressure pushing the mercury. Ada dua tu je pressure yang menyebabkan ataupun yang memberi tekanan kepada mercury tu untuk bergerak, sama ada kiri atau kanan. So kita conclude dengan P gas sama dengan P ATM. So bila dapat yang ini, bolehlah kita dapatkan pressure gas kan. Sebab apa? Sebab pressure atmospheric dia dah bagi. So it is equals to 76 cm Hg. Okay, dalam unit panjang mercury. So bagilah unit dia. Dia tak minta pun dalam Pascal dan sebagainya. Boleh bagi dia punya unit terus. Same unit, cm Hg. Okay, so itu adalah tekanan gas. Maksudnya tekanan gas yang ada, yang terperangkap tu sama dengan tekanan atmosfera di luar. Dia sama dengan tekanan atmosfera di luar. Okay, next. B. Calculate the pressure of the trapped air in the glass tube in diagram 4.19.2. So, gambar rajah yang kedua. Okay, gambar rajah yang kedua. So, ni yang pertama. Okay. So, apa beza dia antara yang kedua dengan yang pertama ni? Dia punya kedudukan. Okay, dia punya kedudukan. Kalau kamu ingat lagi, kamu belajar masa form 3 dulu. Kita ada 3 kan? Yang ni yang pertama, kedudukan pertama. Kedudukan kedua adalah dia terlengkupkan ke bawah. Kita terlengkupkan ke bawah. So ni mercury. Kemudian yang ketiga, dia terlengkupkan ke
ke atas. Okay, tengkukkan ke atas. So, apa beza dia? Kalau tadi melintang, maksudnya tendensi untuk mercury itu bergerak sama ada kiri dan ke kanan. So, kita akan tengok pressure yang menyebabkan, yang menolak dia daripada arah kiri dan kanan. Okay. Bila berada dalam keadaan yang kedua dan yang ketiga ni, okay, ni kedua, ni ketiga, pergerakan mercury itu dah berbeza. Dia tidak lagi cuba untuk bergerak ke arah kiri ataupun ke kanan. So, mana dia nak bergerak? Dia cuba bergerak daripada ke atas ataupun ke bawah. So, itu dia punya tendensi, dia punya motion. Dia nak gerak kiri atau atas ataupun bawah. So, maksudnya untuk investigate the force ataupun pressure yang bertindak ke arah mercury ni, kita akan tengok kepada pressure sama ada ke atas ataupun ke bawah. Okay. So, inside the strap air, kita ada P gas. Okay, P gas. Kita buat warna lain P gas. Alamak. So, boleh nampak P gas kita gunakan warna turquoise ni. So, P gas, apa sifat P gas ni? P gas ni kalau tengok beratas, dia akan cuba menolak mercury tu keluar. Okay, cuba menolak mercury tu keluar. So, dalam kes ni, dia menolak mercury keluar, maksudnya ke mana? Ke bawah lah, sebab yang ni yang terbuka kan. So, P gas akan menolak mercury keluar. P gas. Kalau ni pula macam mana? Kita ada gas kan dalam ni. Okay. Sekali lagi, P gas akan menolak mercury keluar. Okay. Itu sifat P gas. Okay. P gas. Kemudian, kita ada apa lagi? Okay. Dalam, sama juga macam tadi, kita ada P atmospheric. Okay. Kita ada P atmospheric. Warna apa? Warna lah. Okay. P atmospheric. Apa sifat dia? Okay, sifat dia, daripada luar, dia akan cuba menolak mercury ke dalam. Okay, nampak? Daripada luar, dia menolak mercury ke dalam. So, in this case, dia akan menolak mercury ke dalam. Okay, P atmospheric lah. Yang ini pun sama. Dia akan tolak mercury ke dalam. Okay, atmospheric. Okay, kemudian untuk keadaan kedua dengan ketiga ni, kita ada satu lagi yang boleh menyebabkan mercury kita bergerak sama ada ke atas ataupun ke bawah. Satu faktor, satu physical quantity, okay, yang mana dia akan mempengaruhi, which affect the motion of the mercury. Apa dia? Okay, kita ada the weight of the mercury. Okay, the pressure caused by the weight of the mercury itself. So, kita ambil warna apa? Warna coklat ni. Okay, mercury ada berat. Berat dia ke mana? Okay, weight always towards the center of the earth. Maksudnya ke bawah kan. So, dia ada P mercury. Okay, P mercury. Dan mercury itu sentiasa menekan ke bawah. Disebabkan berat dia ke bawah. Sama juga dalam kes ni. Mercury ada berat. Dan berat dia ke bawah. Okay. So, bila dah lukis macam ni. Bila kita dah sketch macam ni. Kita boleh rumuskan kita punya formula lah based on the vector diagram pressure ni kan. Okay, gunakan konsep vector macam mana. Okay, kita tambahkan ataupun pressure ke bawah sama dengan pressure ke atas. Okay, contoh kita buat pressure upward equals to pressure downward. Okay, so pressure upward sama dengan pressure downward. Sebab apa sama? Sebab dia tak bergerak. Mercury itu tidak naik atas, tidak turun bawah. Okay, sebab tu kita rumuskan pressure ke atas sama dengan pressure ke bawah. Okay, sebab tu kita buat sama. So, tengok pressure ke atas kita ada apa? Kita ada P atmospheric. Ada lagi? Tak ada dah. Atmospheric je ke atas kan? Ke bawah pula. Ke bawah kita ada apa? Kita ada P gas. Mercury pun ke bawah juga. Okay, PHG. So, ni kita punya formula. Untuk yang ini pula macam mana? Adakah dia sama? Okay. Asal dia sama. Pressure atas sama dengan pressure bawah. Sebab apa? Sebab dia tak bergerak ke atas ataupun ke bawah kan. Okay. Tapi kalau tengok pada sini. Ke atas kita ada apa? Ke atas kita ada P gas sahaja. Okay. P gas sahaja. Ke bawah kita ada apa? Kita ada atmospheric ke bawah. Tambah dengan mercury. Okay. So, nampak? Tak sama kan? Lain. Berbeza kan? So, dua konsep yang berbeza. Dua keadaan yang berbeza.
Tu cara kita nak keluarkan kita punya formula. Nak relate antara tekanan daripada mercury yang disebabkan berat mercury tersebut. Kemudian dia punya gas, tekanan gas. Kemudian dia punya atmospheric. Okay? Tekanan atmosfera. So, bila dah tahu ni, bolehlah kita jawab soalan yang B ni kan. Okay, B dia tanya apa? So, B dia tanya, calculate the pressure of trapped air in the glass tube. Dia nak trap air. So, kalau tengok, compare diagram yang ini, sama je dengan ini kan. Keadaan dia, dia tertelengkup ke bawah. Okay, maksudnya bukaan dia di bawah. So, boleh guna formula ni. So, P ATM sama dengan P gas tambah P mercury. Okay. So, kita nak cari apa? Kita nak cari pressure of trapped air. Gas lah. Okay. P gas sama dengan, yang ni matematik lah. Kamu susun balik jadikan P gas. So, jadi P ATM tolak. Betul tolak? Tolak P mercury. Okay, P ATM tolak P mercury. So, ATM apa? ATM tadi dia bagi 76 cm Hg. Tolak P mercury pula macam mana nak dapat? Okay. P mercury kita boleh ambil daripada dia punya height ni, dia punya ketebalan ni. Okay. It is 3 cm. Okay. Dan disebabkan benda ni adalah mercury. Okay, this is mercury. So, kita boleh letak dia 3 cm Hg. Okay, 3 cm Hg. So, 3 cm Hg. So, samalah kan unit dia cm Hg dengan cm Hg. So, tolak, kamu akan dapat 73 cm Hg. Okay. So, itu kita punya tekanan dalam unit panjang mercury. Okay, cm Hg ataupun ketinggian mercury, cm Hg. Okay, C. Determine the length of the air column. Okay, kita nak cari length of the air column. So, tengok dalam ni 2 markah je kan. Okay, sikit je. So, macam mana nak buat? Kita kena tahulah macam mana nak relate length dengan pressure. Sebab apa? Sebab pressure gas dah berubah. Kalau dekat sini tadi 76 kan. Dekat sini dia dah jadi 73. Sebab tu kita akan relate. Bila perubahan tekanan, apa jadi pada length? Okay, ada tak? Is there any relationship between pressure and length? Okay, tak ada kan? Tapi kita ada belajar there is relationship between pressure and volume kan. P1 V1 equals to P2 V2. Boyle's law kan. Kenapa kita ambil ni? Sebab sebab apa? Sebab dalam volume, apa dia formula untuk kira volume? Kita akan kira base area darab dengan dia punya height kan. Darab dengan height. So, itulah. Kita ada base area of the tube kan. Contohnya ini luas permukaan dia. Dia macam silinder lah. Okay. Kita anggap dia sebagai silinder. So, kita length, yang ini kita ada base area kan. Pi r square. Okay. So, dalam kes ni, kalau kita nak tuliskan formula penuh dia, base area pi r square, kita anggap dia sebagai silinder darab dengan height kan, ataupun length L1 lah. Okay. R pula, R sama lah sebab tiub yang sama, so dia punya radius sama lah. Pi constant kan, pi is constant. So yang ini P2 darab pi r square L2. So benda yang sama ni kita boleh eliminate kan. Yang ni bawa ke sini bahagi, so dia akan eliminate. So tinggal P1 L1 P2 L2. Okay. So, kita akan guna yang inilah. So, ini saya setakat nak ceritalah macam mana. Kenapa? Macam mana nak dapatkan dia punya relationship pressure dengan length kan. Sedangkan kita tak ada belajar pun pressure dengan length. Okay. Tapi disebabkan tiub ni, dia punya area dia sama. Okay, ataupun menggunakan tiub yang sama. So, kita boleh relate dengan length by using this equation. Okay, boleh gantikan volume tu dengan length. Tapi ingat kalau kita gunakan tiub yang berbeza dia punya diameter ataupun radius, maksudnya A kita ni ataupun radius ni dah berbeza, R1 dengan R2 ni dah lain nilai dia, so tak boleh guna ni. Okay, tak boleh guna P1 L1 P2 L2. Okay, ini hanya boleh digunakan bila dia punya base area
sama. Okay, dia punya area sama. So, dah dapat ni, boleh gantikan, masukkan. So, P1 L1 sama dengan P2 L2. So, kita nak cari length of the air column in 4.192 lah. Okay. So, L2 length sama dengan, okay, ni mathematics lah, P1 L1 bahagi dengan P2. So, gantikan P1 tadi berapa? 76 cm Hg bahagi dengan 73 cm Hg darab dengan L1. L1 berapa? Dia punya trap air, length trap air tadi 15 cm kan? Betul tak? 15 cm. 15 cm. So, 15 cm. So, cm Hg boleh potong. Unit sama. So, tinggal unit apa? Tinggal unit centimeter je. So, betul lah kan? Dia suruh kita cari length. So, 15 cm. So, guna kalkulator 76 darab 15 bahagi dengan 73. So, kamu dapat lebih kurang 15.6 cm. Okay. So, betul lah kan? Sebab tekanan berkurang. So, dia punya volume tu makin besar. Okay. Volume makin besar. So, itu yang dinyatakan oleh Bosch law kan? Okay. The larger the volume, the smaller the pressure. Ataupun pressure is inversely proportional to the volume. Okay, itu yang ada dalam Bosch law. So, boleh dapat 15.62. 15.62. Okay, itu pun ada, saya rasa ada cacat sikit kan soalan ni. Sebab apa? Sebab dia tak bagi tahu pun. Okay, sepatutnya dia bagi tahulah. Diagram 4.19.2, the temperature is still 27 degrees Celsius. Sepatutnya dia bagi tahu Sepatutnya dia bagi tahu suhu dia masih sama. Okay. Barulah kita boleh apply Bosch law. Tu syarat kita nak apply Bosch law. Suhu mesti tidak berubah. Kalau suhu berubah, tak boleh lah apply P1 V1, P2 V2. Okay, next. D dia tanya apa pula? Okay, ditingkatkan kepada, okay, the temperature increase. Okay, sekarang baru dia naikkan suhu. Okay. So, 4.191, yang inilah. So, kita tak tengok pada gambar yang kedua. Kita tengok gambar yang pertama. Dalam keadaan melintang ni. Okay, dalam keadaan melintang, dia naikkan suhu. Maksudnya kita ada dua keadaan. Dua keadaan. So, yang pertama sebelum pressure dia sama dengan berapa tadi? 76 cm. Okay. Kemudian selepas pressure dia akan berubah. Okay, akan berubah. Sebab apa? Sebab suhu dekat sini berubah. Asalnya berapa tadi? 27 So, theta sama dengan 27. Kemudian theta yang ini sama dengan berapa? 50 degree Celsius. Okay, degree Celsius. So, ada dua keadaan yang melibatkan suhu yang berbeza. Okay, bila suhu berbeza, pressure pun akan berbeza. Okay, pressure akan berbeza. Ni pun dalam soalan ni pun cacat. Sepatutnya bagi tahu volume dia sama. Okay, volume dia akan maintain. Ataupun the length of the trap air masih sama 15 cm. Okay, so dalam ni kita assume volume dia samalah. Okay. The length of the trap air masih sama 15 cm. Okay, so bila volume sama, kita boleh apply apa yang kita panggil sebagai apa VT Charles law, pressure law pressure law. So pressure law kata apa? P1 T1 equals to P2 T2. Betul tak? Pressure law. Saya check sikit. Saya pun tak ingat. Okay, P1 T1 P2 T2. Sorry. Dia nak cari calculate. Okay. Calculate the length of the air column. Dia nak cari panjang. So, panjang dia melibatkan volume. Okay, bila melibatkan volume, sepatutnya dia bagi tahu pressure sama lah. Okay, sepatutnya bagi tahu pressure ni sama. 76 cm Hg. Itulah. Kadang ada cacat sikit lah soalan kan. Bila cacat sikit, kita jadi tak tahu yang mana satu. So, dalam kes ni, soalan ni sepatutnya dia bagi tahu. So, volume berubah. Okay, volume berubah. Volume berubah. Pressure sama. 76 cm Hg. So, bila benda ni berlaku, pressure sama, volume berubah dan temperature berubah. So, kita boleh gunakan Charles law. Charles law kata apa? Volume is directly proportional to
absolute temperature. So V1 T1 equals to V2 T2. Okay, kemudian gantikan V1 berapa? V1. Okay, macam mana dalam kes ni? Volume, nak cari volume. Okay, sama juga macam kes atas tadi. Sebab kita guna tube yang sama, volume tu kita boleh gantikan kepada length. Okay, length tu boleh mewakili volume trap air tu. Sebab, reason dia, sebab area dia yang sama. Okay, sebab kalau kita ganti pi r square tu, pi r square darab dengan length, sebelah sini pun pi r square darab dengan length. Sebab r sama, so kita boleh gantikan. Pi pun constant, so tinggal L1 dengan L2. Okay. So dalam kes ni, volume kita boleh gantikan kepada L1 over T1 sama dengan L2 over T2. Okay, gantikan. So yang ni 15 cm. Yang ini kita tak tahu, L2 bahagi dengan T1. Okay. So untuk T dalam Charles law, V1 T1 equals to V2 T2, Charles law. And pressure law, P1 T1, P2 T2. Kena berhati-hati. Okay. Terutamanya soalan objektif lah. Biasa kita nampak, senang boleh buat kan, ganti terus, masuk terus. Okay, kena berhati-hati. Temperature is always a absolute temperature. Maksudnya kena tukar kepada Kelvin. Okay, tukar kepada Kelvin. So dalam kes ni T1 sama dengan berapa? T1 tadi 27 kan. So 27 tambah dengan 273 Kelvin. Yang ini pula dia jadi 50 kan. 50 plus 273 Kelvin. So matematik cari L2. L2 equals to, guna kalkulator lah kan. So 273 dah tambah 50 darab 15 bahagi dengan 273 tambah 27. So dapat 16.15 cm. Okay, dapat 16.15 cm. Okay, dapat dia punya length. Okay, nyatakan hukum gas. State the gas law apply. So kita apply tadi yang ini Boyle's law. Sebab pressure dengan volume. Pastikan ejaan betul. Kena pastikan ejaan betul. Boyle's law. Kemudian Charles law. Okay, Charles law. Hukum Charles lah. Sebab melibatkan volume dengan temperature. Kalau pressure dengan temperature, pressure law lah. Okay, pressure law. Okay, so itu sahaja untuk soalan 4.19. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya dekat Telegram atau sesi live kita. Okay, terima kasih.